Okey. So, cuba akan present. Okey, selamat pagi semua. Pada hari ini kita teruskan pembelajaran kita iaitu tajuk susah dahulu senang kemudian. Okey. Rujuk buku teks muka surat 173. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu akan dapat menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat yang gramatis. So, untuk tajuk ini, ia adalah bahan sastra, penulisan. Okey. Kemudian objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, kamu akan dapat menulis ulasan bahan sastra bertajuk susah dahulu senang kemudian dengan ayat yang gramatis. Okey. Kemudian kamu membaca teks susah dahulu senang kemudian dan menulis ulasan berdasarkan isi tersurat dan isi tersirat. Kriteria kejayaan pula, kamu akan berjaya menulis ulasan berdasarkan teks dibaca dengan ayat yang gramatis. Okey, untuk hari ini kamu akan baca sebuah petikan sastra, kemudian kamu akan mengenal pasti ayat, mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat petikan tersebut. Seterusnya kamu akan menulis ulasan. Okey. So kita terus kepada petikan. Sendasi. Okey. So tajuk dia berkaitan dengan madu kelulut. Okey. Boleh dengar suara cikgu jelas tak? Jelas. Okey, kalau tak dengar beritahu Okey, slide pun bergerak. Okey. So cikgu rasa madu kelulut tak asing bagi kamu. Mungkin kamu pernah makan dan ataupun pernah melihat madu kelulut. Okey, siapa yang pernah rasa madu kelulut? Saya. Okey, boleh cerita sikit apa rasa dia? Dia manis. Manis? Masam manis itulah. Asam, dia manis dan masam. Okey. Okey, kenapa kamu ambil madu kelulut tu? Sebab kan ada itu kan keluarga kita orang kan kena COVID kan, positif. Ayah saya beli madu sebab nak buat macam air herbal lah bagi pulihkan batuk-batuk. Okey. So madu kelulut ni adalah salah satu digunakan sebagai minuman khasiat atau minuman rawatan untuk beberapa jenis penyakit. Okey. So dia ni macam madu biasa tapi rasa dia lain sikit. Dia ada masam-masam sikit. Okey. So itu dipanggil madu kelulut. Okey. So di sini gambar sarang. Okey. Sarang madu kelulut. Ini sarang yang dipelihara. Madu ni dipelihara untuk dia jual madunya. Jadi pengusaha tu membuat sarang supaya selamat datang Darwish, selamat datang Darwish. Okey. Baru masuk Darwish, selamat datang, isi borang kehadiran please. Kawan-kawan tolong hantar borang kehadiran. Okey, di sinilah tempat madu kelulut tu ditempatkan. Okey. Kemudian setelah cukup masa dia, madu tu akan diambil. Ini gambar pengusaha ni, Pak Haji ni, dia pengusaha madu kelulut. Dia menyedut madu tu daripada sarang, rumah sarang yang dia buat. Ini gambar dekat dia lah. Disedut, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Setelah dimasukkan dalam botol, letak label macam ni, madu kelulut Sungai Nerus. Okey. Kemudian barulah dijual. Okey.
Itu sedikit tentang pengenalan tentang tajuk yang akan kita baca. Okey, so kita pergi pada petikan. Okey, tajuk dia susah dahulu, senang kemudian. Susah dahulu, bersenang kemudian. Okey, bukannya bersenang dulu, susah kemudian. Okey, kita cuba baca perenggan yang pertama. Okey, cikgu minta seorang murid tu baca. Siapa boleh baca? Saya. Okey, cuba baca Rizwan. Amar, dengarlah cerita ayah ini sebagai teladan. Pesan Encik Zakaria. Pada suatu petang, tatkala Ragupati asyik mendengar lagu klasik melalui saluran radio klasik. Tiba-tiba, dia tertarik akan satu iklan. Penyampai radio itu telah memberitahu bahawa satu kursus khas akan diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian. Maklumat itu ternyanyi di telinganya sehingga dia terlelap di sofa usangnya. Okey, bagus Rizwan. Bacaan lancar, jelas dan terang. Mudah difahami. Boleh baca berita macam ni. Okey, so kita minta pula seorang perempuan untuk baca. Terima kasih Ridwan membaca. Perempuan? Ada volunteer? Kita dengar suara Nur Afifah. Selamat pagi Nur Afifah. Selamat pagi, cikgu. Ya, cuba baca. Amar, dengarlah cerita ayah ini sebagai teladan. Pesan Encik Zakaria. Pada suatu petang, tatkala Ragupati asyik mendengar lagu klasik melalui saluran radio klasik, tiba-tiba dia tertarik akan satu iklan. Penyampai radio itu telah memberitahu bahawa satu kursus khas akan diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian. Maklumat itu terngiang-ngiang di telinganya sehingga dia terlelap di sofa usangnya. Okey, terima kasih Nur Afifah. Bacaan jelas, terang dan intonasinya pun betul. Okey, mudah difahami. Okey, kita tengok isi dia. Amar dengarlah cerita ayah ni sebagai teladan. Tahu kan teladan? Teladan tu sama arti dengan cerita teladan. Apa dia? Cerita yang boleh dijadikan Nasihat. nasihat. Pengajaran. Pengajaran ataupun jadi panduan. Jelas lebih tepat pengajaran. Cerita yang boleh menjadi pengajaran. Kita boleh belajar sesuatu daripada cerita tersebut. Okey. So kita ada hari-hari kita dengar banyak cerita, ada cerita yang berfaedah, ada cerita yang tidak berfaedah. Ini cerita yang ada faedah, ada teladan, ada sesuatu yang boleh kita belajar. Pada suatu petang, tatkala apa dia? Di suatu petang. Pada suatu Apabila. petang, tatkala tu apabila ataupun ketika. So dia guna tatkala. Okey. Mungkin kamu biasa dengar, okey. Kita pernah guna kan, tatkala. Bukan tatkala, tatkala. Tatkala Ragupati asyik mendengar lagu klasik. Lagu klasik. Lagu apa lagu klasik ni? Lagu orang dulu. Lagu orang dahulu, lagu lama-lama. Lagu lama-lama. Sekarang ni ada lagu moden, kan? Yang baru ni lagu moden. Lagu klasik ni lagu yang dulu-dulunya. Lagu masa ayah kamu, mak kamu dengar masa kecil-kecil dulu. Okay? Lagu klasik melalui saluran radio klasik. Tiba-tiba dia tertarik satu iklan. Penyampai radio. Okay. Kata nama penyampai radio yang lain apa? Juruhebah. Okey, bagus. Juruhebah. Okey, Juruhebah radio. Penyampai radio telah memberitahu bahawa satu kursus khas akan diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian. Maklumat itu terngiang-ngiang. Apa dia terngiang-ngiang? Terngiang-ngiang di telinganya.
Terdengar. Masih terdengar. Dia Tidak masih dapat dilupakan. okey. Maksudnya suara tu dia masih lagi terdengar. Walaupun dah berlalu, dia masih lagi terdengar. Dia boleh cam lagi suara tu. Dia masih ingat lagi apa juruhebah tu cakap. Sehingga dia terlelap di sofa usangnya. Okey, usangnya tu kata lainnya apa? Lama. Lama. Okey. So itu petikan pertama. Ada isi. Apa isi penting situ? Isi penting situ dia cuma menyampaikan situasi situasi pesan Encik Zakaria. Okey. Dia cuba menyampaikan situasi Encik Zakaria berpesan pada anaknya mengenai satu kisah seorang pengusaha Ragupati. Okey. So kita tengok perenggan yang kedua dan ketiga. Okey. So perenggan pertama tu ada isi yang penting daripada isi kedua dan ketiga. Okey, kita minta seorang baca Irwan Hafiz. Selamat pagi Irwan Hafiz. Ya, go. Ya, cuba baca petikan tu. Petikan perenggan kedua ketiga. Perenggan kedua dengan ketiga. Ya. Keesokan harinya, dia mengikut kursus menternak lebah dengan berbekalkan tanah sekangkang kera pemberian ayahnya dan tulang 4 keratnya. Dia mula menternak lebah jenis Trigona. Lebah ini juga dikenali sebagai lebah keluluk yang tidak bersengat serta tidak berbahaya kepada manusia. Ragupati menyediakan 700 kotak untuk menyediakan sarang kelulut. Dia juga menanam pelbagai jenis tumbuhan yang mengeluarkan nektar di tanahnya. Nektar itu penting untuk kelulut, menyedutnya bagi menghasilkan madu. Okey, terima kasih Muhammad Irwan Hafiz. Okey. So boleh baiki bacaan tu ada sangkut-sangkut sikit. Sebutan tu kalau boleh lebih jelas dan lebih baku. Sekangkang kera. Kalau sebut kera, sekangkang kera. Kera. Okey. Okey, so kita dengar pula seorang perempuan kita cuba dengar Nur Kasih. Selamat pagi Nur Kasih. Selamat pagi, Cikgu. Ya, cuba baca. Keesokan harinya, dia mengikuti kursus menternak lebah dengan berbekalkan tanah sekangkang kera pemberian ayahnya dan tulang 4 keratnya. Dia mula menternak lebah jenis Trigona. Lebah ini juga dikenali sebagai lebah keluluk yang tidak bersengat serta tidak berbahaya kepada manusia. Ragupati menyediakan 700 kotak untuk dijadikan sarang kelulut. Dia juga menanam pelbagai jenis tumbuhan yang mengeluarkan nektar di tanahnya. Nektar itu penting untuk kelulut, menyedutnya bagi menghasilkan madu. Okey, terima kasih Nur Kasih. Bacaan jelas. Betul, intonasi mudah dipahami. Okey, kita tengok pada isi. Keesokan harinya, di sini ada beberapa simpulan bahasa. Dengan membekalkan tanah sekangkang kera.
Apa maksud tanah sekangkang kera? Sikit. Sikit. Ada lagi jawapan lain? Sekangkang kera, tanah sekangkang kera, tanah sikit. Tahu tak kera? Kera tu apa? Macam monyet. Sejenis monyet lah, spesies monyet. Dia sekangkang, tahu kangkang? Buka langkah tu. Sekangkang kera menunjukkan tanah yang tidak luas. Dia menggambarkan tanah yang tidak luas. Okey. So ada tanah luas, ada yang tanah tak luas. Jadi tanah dia tidak luas, tanah dia sedikit. Jadi dikata tanah tu sekangkang kera. Okey. Pemberian ayahnya dan tulang 4 keratnya. Okey, tulang 4 kerat. Apa maksud di situ? Berbekalkan tanah sekangkang kera dan tulang 4 kerat. Maksudnya Tenaga. dia gunakan tenaga dia. Dia tulang 4 kerat, kaki dan tangan saja. Okey. So dia tak guna jentera yang besar, jentera yang banyak. So dia gunakan tenaga untuk bekerja. Dia mula menternak lebah jenis Trigona, itu nama lebah tu. Lebah ini juga dikenali sebagai lebah kelulut. Okey, kita biasa panggil lebah kelulut. Nama saintifik dia lebah Trigona. Okey. Yang tidak bersengat dan tidak berbahaya kepada manusia. Okey, rupanya lebah ni tidak bahaya. Maksudnya boleh peganglah lebah ni. Betul. Siapa pernah pergi ke sarang lebah kelulut? Ada? Ada siapa ada pengalaman melawat ke ladang lebah kelulut? Okay. Jadi dia tak perlulah pakai apa? Pakai apa? Tak perlulah pakai baju apa, pelindung tu, kan? Maksudnya dia pakai t-shirt pun dia dah boleh pergi, boleh angkat sarang tu sebab dia tidak sengat. Okay, dia tidak bersengat. Okay. Ragupati menyediakan 700 kotak. Banyak kan, 700 kotak untuk dijadikan sarang kelulut. Dia juga menanam sejenis tumbuhan mengeluarkan nektar. Kalau kamu faham nektar ni apa? Dia tanam pokok boleh mengeluarkan nektar. So lebah ni dia ambil apa? Daripada tumbuhan. Makanan dia. Dia ambil manisan. Itu sebabnya rasa manis. Bunga ni dia ada manisan. Jadi lebah ni dia ambil manisan daripada bunga, daripada pokok. Jadi manisan tu dipanggil nektar. Jadi nektar tu yang dimasukkan ke dalam sarang dia. Okey. So isi dia, apa isi yang penting di sini? Contohnya sini, tidak berbahaya kepada manusia. So dia beritahu sini, lebah kelulut ni tidak berbahaya kepada manusia. Okey, so isi dia situ, lebah kelulut tidak membahayakan manusia. Itu isi yang tersurat, yang kita boleh nampak dalam petikan. Isi tersirat kerana apa? Dia gunakan, nak sambungkan dengan isi tersirat, kita gunakan kerana. Lebah kelulut tidak membahayakan manusia kerana apa? Siapa boleh sambung situ? Kenapa dia kata lebah kelulut tidak membahayakan manusia? Kerana, sambung. Kalau kita tengok sini, tidak bersengat. So kerana? Tidak mempunyai bisa. Tidak mempunyai bisa ataupun tidak boleh menyengat manusia. Jadi kamu boleh tulis, lebah kelulut tidak membahayakan manusia kerana lebah tersebut tidak menyengat manusia. Okay. So yang tidak menyengat manusia tu ialah isi tersirat. Dia tak tulis itu, tapi kita tahu tidak membahaya kerana tidak menyengat manusia. Okey, seterusnya
Kita pergi kepada perenggan seterusnya. Okey. Siapa nak baca? Kita minta seorang murid lelaki untuk baca dulu. Kita dengar suara Virendra Singh. Selamat pagi Virendra Singh. Selamat pagi cikgu. Ya. Kawan kamu Iswa lama tak ada masuk kelas. Ada Iswa? Tak tahu? Tahu, tak ada call dia. Tak. Okey, cuba baca. Kini dia berjaya menuai hasil kerana kelulutnya dapat mengeluarkan madu sebanyak 200 hingga 600 gram pada musim biasa dan 800 gram hingga 1.8 kilogram pada musim bunga. Harga pasaran runcit madu kelulut ialah RM240 sekilogram. Harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada madu lebih biasa. Hasilnya Ragu Pati memperoleh pendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000 sebulan. Amar ulaskan perwatakan Encik Ragu Pati dan keistimewaan kelulut itu. Kita Ayah Amar. Okey, terima kasih Virendra Singh. Bacaan lancar, jelas, dah mudah difahami. Okey, seorang lagi, cikgu minta seorang perempuan untuk baca. So kita dengar suara Lailatul Kamalia. Terus hilang Lailatul Kamalia. Panggil nama terus hilang. Kenapa Lailatul Kamalia terus hilang baca? Aduh. Okey, Nur Alicia Sofia. Selamat pagi Nur Alicia Sofia. Alicia Sofia, selamat pagi. Tak ada? Hello? Ya. Cuba baca petikan tu. Cikgu boleh dengar tak? Boleh. Teruskan baca. Kamu tak baca pun? Tak dengar? Kamu tutup mic tu. Okey, baca. Kamu ada 2 device tu. Mana satu kamu nak guna? Okey, tak boleh juga. Masalah lain ke ni? Okey, kita minta seorang lagi. Sazatul Farisha lah baca. Sazatul Farisha. Selamat pagi Sazatul Farisha. Selamat pagi cikgu. Ya. Kini dia berjaya menuai hasil kerana kelulutnya dapat mengeluarkan madu sebanyak 200 hingga 600 gram pada musim biasa dan 800 gram hingga 1/8 kilogram pada musim bunga. Harga pasaran runcit madu kelulut
ialah RM240 sekilogram. Harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada madu lebah biasa. Hasilnya, Ragupati memperoleh pendapatan antara RM8,000 hingga RM4,000 hingga RM5,000 sebulan. Amar ulaskan perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan kelulut itu. Minta ayah Amar. Okey, terima kasih Sazatul. Okey, bacaan jelas. Okey, tonasi betul. Okey, di sini ada dua isi yang penting. Okey. Kini dia berjaya menuai hasil. Menuai hasil tu maksudnya mengutip hasil lah, mendapat hasil. Okey. Kerana kelulutnya dapat mengeluarkan madu sebanyak 200 hingga 600 gram. Sebutan gram, bukan gram. Kalau bahasa Melayu, gram. Pada musim biasa dan 800 gram hingga 1.8 kilogram. 1.8. Bukan 1/8. 1.8. Kalau kamu belajar matematik, 1.8 ni dah hampir kepada apa? Hampir 1 kilo ke hampir 2 kilo? Hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo. So banyak terus. Hampir 2 kilo tu dah banyak. Okay? So ada dua keluaran. Kalau musim biasa, dia dapat 200 hingga 600 gram. Maksudnya tak sampai sekilo. Paling banyak pun 600 gram pada musim biasa. Tapi pada musim bunga, musim bunga, dia akan dapat madu yang lebih banyak. Hampir 2 kilogram. Kenapa? Kenapa pada musim bunga dia dapat madu yang banyak? Dia suruh kamu berfikir ni, kenapa? Kenapa musim bunga banyak madu? Apa yang lebah tu buat? Okey, macam mana? Siapa boleh fikir? Kenapa musim bunga Encik Ragupati ni dapat madu yang banyak? Sebab apa? Sebab lebah mengisap madu bunga. Sebab sebab lebah mengisap madu bunga. Okey, bagus. Sebab ada banyak bunga, lebah tu dapat mengisap manisan bunga dengan lebih banyak. Okey. Harga pasaran runcit madu kelulut ialah 240 sekilogram. Maksudnya situ dia akan dapat RM240 sekilogram. Lebih mahal daripada madu biasa. Okey. Harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada lebah biasa. Okey. So kalau 3 kali ganda, kalau bagi 3 berapa? 240. Maksudnya lebah biasa RM80, lebah kelulut RM240. So lebih baik bela lebah kelulut sebab lebih untung. Okey. So kita tengok sini isi penting dia. Okey. Pada musim biasa 800 gram pada musim biasa 200 hingga 100 gram. Pada musim bunga 800 hingga 1.8 kilogram. Okey. Itu bermaksud lebah kelulut menghasilkan madu lebih banyak pada musim bunga. Kerana macam tadi siapa? Sazano jawab, kerana bunga menghasilkan nektar yang banyak. Okey. So di sini ada isi tersurat dia. Lebah kelulut menghasilkan madu yang banyak pada musim bunga kerana tu isi tersirat bunga menghasilkan nektar yang banyak. Okey. Yang kedua, harganya 3 kali ganda lebih mahal. Okey, apa situ? Maksudnya itu.
Apa yang boleh dikatakan situ? Kerana harganya lebih mahal. Isi tersirat dia, kita boleh kata apa? Untung tak untung? Untung. Untung. Okey. Jadi menternak madu kelulut ni mendatangkan keuntungan kerana harganya lebih mahal. Okey. Jualan madu lebah kelulut boleh mendatangkan keuntungan kerana harganya mahal. Okey, seterusnya Amar ulaskan perwatakan Encik Ragupati yang dan keistimewaan kelulut itu, minta ayah Amar. Jadi kamu ibarat Amar lah, kamu nak buat satu ulasan tentang Encik Ragupati ni. Jadi dia mulakan ayat Encik Ragupati seorang. Okay, jadi kamu nulis ulasan tu, sambungkan ulasan tersebut. Okey. So macam mana nak sambung? Okey. Dalam buku tulis hari ini hari Selasa 21 kan? 21 September. Okey, tajuk dia susah dahulu, senang kemudian. Okey. Okey. Kamu boleh tulis dalam buku penulisan. Okey, boleh buat sekarang. Cikgu bimbing kamu untuk buat. So, kamu salin yang ni dulu. Encik Ragupati seorang. Okey, seorang apa? Seorang apa yang kalau kita baca tadi, kita tahu Encik Ragupati ni seorang apa? Seorang yang rajin bekerja usahawan lebah kelulut yang berjaya. Okey, bagus. Kamu tahu, kita dah tahu dia seorang yang rajin ataupun dia seorang pengusaha. Dia orang ni kita panggil pengusaha. Seorang pengusaha madu kelulut yang rajin dan berjaya. Okey, boleh. So kamu boleh tulis contoh sini, Encik Ragupati seorang yang gigih berusaha kerana beliau telah menjadi usahawan kelulut yang berjaya. Okey, itu sebagai pendahuluan. Okey, itu perengganan yang pertama sebagai pendahuluan. Okey, siap? Buat dalam buku penulisan. Penulisan boleh, buku rampaian pun boleh. Okey, perenggan yang kedua, antara keistimewaan kelulut ialah, kita ambil yang pada yang kita bincang yang pertama tadi. Apakah keistimewaan lebah kelulut? Siapa ingat lagi? Dia tidak apa? Tidak menyengat. Tidak membahayakan kepada manusia kerana tidak menyengat. So kamu betul ya, antara keistimewaan kelulut ialah lebah kelulut tidak membahayakan manusia kerana lebah kelulut tidak menyengat manusia. Okey, salinnya tu. Okey, kamu tulis antara keistimewaan kelulut ialah, kamu sambung, lebah kelulut tidak membahayakan manusia kerana lebah kelulut tidak menyengat manusia. Okay, boleh nampak tak? Ataupun terlalu kecil? Okey, isi seterusnya, di samping itu, siapa ingat lagi isi yang kedua tadi? Apa isi kedua tadi? Di samping itu, apa yang kita bincang tadi? Tidak membahayakan manusia. Siapa ingat? Tidak menyengat. Itu isi yang kedua ni, tidak menyengat.
Antara keistimewaan kelulut ialah lebah kelulut tidak membahayakan manusia kerana lebah tersebut tidak menyengat manusia. Kita dah tulis tu. So sambungan di sini, di samping itu, apa lagi kita nak tambah? Lebah kelulut menghasilkan madu yang banyak pada musim bunga kerana bunga menghasilkan nektar yang banyak. Okey, bagus. So satu dia ingat tadi, lebah kelulut menghasilkan madu yang banyak pada musim bunga kerana bunga menghasilkan nektar yang banyak. Itu keistimewaan dia lah. Kenapa pengusaha suka membela lebah kelulut ni? Kerana lebah kelulut menghasilkan madu yang banyak pada musim bunga. Kerana bunga menghasilkan nektar yang banyak. Okay? Mungkin ada jenis bunga tertentu. Kena jarak ke cikgu? Tak sambung ya. Dia perenggan yang sama. Perenggan yang kedua tu, kamu sambung ya. Antara keistimewaan kelulut ialah lebah kelulut tidak membahayakan manusia kerana lebah tersebut tidak menyengat manusia. Patah. Kemudian sambung. Di samping itu, lebah kelulut menghasilkan madu yang banyak pada musim bunga kerana bunga menghasilkan nektar yang banyak. Nota. Dan kita sambung air sekali. Air sekali, siapa masih ingat lagi? Tentang apa tadi? Tentang pendapatan ataupun hasil. Kan? Apa dia? Menghasilkan 3 kali lift. 3 kali. 3 kali apa? Air sekali, lebah kelulut mendatangkan apa? Keuntungan kerana harganya mahal. Mendatangkan keuntungan kerana harganya yang mahal. Okey, bagus. So kamu boleh tulis air sekali jualan madu lebah kelulut boleh mendatangkan keuntungan kerana harganya mahal. Okey. So dah siap lah tentang keistimewaan madu kelulut. Penutup dia, kamu boleh buat kesimpulan. Kesimpulannya, lebah kelulut ini memberi banyak faedah kepada penternak lebah kelulut kerana boleh mendatangkan keuntungan yang lumayan serta madunya mengandungi khasiat. Jadi kamu dah berjaya menulis ulasan tentang susah dahulu, senang kemudian petikan yang kita baca tadi. Okey, siap? Belum. Okey. Saya juga bagi masa 240 saat. Okey, dah siap beritahu
Muhammad Hafiz left. Apa Hafiz left tu? Okey, siap. Belum. So ada 1, 2, 3 perenggan lah. 3 perenggan. Pendahuluan, isi dan penutup. Isi situ ada 3 isi tersirat dan 3 isi tersurat. Cikgu siap. Okey, siap. Iwan Hafiz, siap belum? Sudah. Sudah, eh? Dah. Ha. Betul ke? Nanti kamu ambil gambar hantar kat cikgu. Ha? Okey. So kalau dah habis, kita macam biasa. Quiz. Okey. Kuis, cikgu, kuis. Kuis. So kita habis seperti biasa, sebelum cikgu tutupkan kelas, kita buat sikit kuis. Ulangan kuis tata bahasa. Okey. So kuis apa nak buat hari ni? Peribahasa. Peribahasa. Okey, kita buat ulangan peribahasa. Okey. Okey, ulang sekali lagi. Siapa yang belum isi borang kehadiran, isi borang kehadiran. Okey, kita buat kuis peribahasa. Okey, simpulan bahasa. Simpulan bahasa ke perumpamaan? Simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa. Ada 20 soalan. Boleh simpan 20 soalan. Okey, masuk Kahoot. Tahu kan Kahoot IT? Siapa boleh bagi link Kahoot IT? Dah, cikgu, dah bagi dah. Okey. So pin dia 8355302.
Okey, sudah ada 22 orang. Okey, kita start. Okey, kasih 23. Ada lagi seorang? Siapa lagi seorang? Ada 24. Okey. Aku jauh. Ha? Okey, siap. 24 orang. Tulisan sangat buruk. Okey. 23 orang betul. Seorang tu mungkin tak lepas jawab. Tulisan yang buruk bermaksud cakar ayam. Okey. Senang saja kan? Okey. Tengok siapa paling pantas. Oh, Nora Siti pantas. Viren pun pantas. Okey. So, kalau semua betul, dia ambil siapa yang paling pantas. Orang yang menjadi harapan sesebuah pasukan. Okey, ayam tambatan. Okey. Sama soalan yang pernah cikgu bagi sebelum ni, yang gambar player main bola tu kan. Ronaldo kan. Ayam tambatan maksudnya orang yang menjadi harapan dalam satu pasukan. Kalau dia tak ada dalam pasukan tu, mungkin pasukan tu akan kalah. Okey. Ada jawabnya jantan dan harimau tambatan. Tak ada harimau tambatan, tak ada. Okey. So Afifah. Okey. Middle stay berdua. Okey. Mempunyai tokoh dan perwatakan. Ada tokoh situ. Okey, 22 orang betul. Ada bakat. Seorang pilih kilat bakat. Tak ada kilat bakat tak ada. Okey, seterusnya. Okey, Afifah kekal. Tidak bersungguh-sungguh mempelawa. Mempelawa tu mengajak. Mengajak tak bersungguh-sungguh. Okey, ajak-ajak ayam. Ajak. Dia ajak tak bersungguh-sungguh. Ajak makan tapi tak bersungguh-sungguh. Okey, ada lagi yang gagal. Ajak-ajak kucing, tak ada. Dan ajak-ajak lembu pun tak ada. Ajak-ajak ayam. Okey. Tak ada orang sebut ajak-ajak lembu, tak ada. Okey. Seterusnya. Oh, Iqbal. Okey. Lima, tipu daya yang licin. Suka menipu. So, akal kancil. Okay, dia bijak menipu, bijak ada muslihat. Okay. Kalau kita dengar banyak cerita sang kancil. Dia cuba cari idea untuk menipu, melepaskan diri. Okay. So akal buaya tak ada, 3 orang fikir akal kera pun tak ada. Okey. Akal kancil. Okey, seterusnya kasih dah naik. Okey. Iwan hilang lah. Banyak mulut. Orang tu banyak mulut. Macam ada 3, 10 mulut dia ada. Okey, 22 orang betul. Tahniah. Orang yang banyak cakap. Okay? Mungkin sebab dia ada, kalau satu mulut dia tak bising sangat. Ni ada 10 mulut.
bercakap tak henti-henti. Okey. Okey, so 22 orang betul. Wadania, perempuan ni. Okey, lelaki ada 2 orang, Rizwan dan Ilyas. Okey. Batu api. Ni mudah ni, senang. Ni kalau salah cikgu tak tahu ni. Selalu kita dengar. Okey, 22 orang betul. Tania, orang yang suka menghasut. Penghasut. Penderma. Ada. Pembengis dan pemburu. Mana ada pemburu? Batu api ni orang yang suka menghasut orang lain supaya bergaduh. Okey. So, kasih lagi. Kekal. Soalan ke-8. Bermuka 2. Orang yang bermuka 2. Okey, 20 orang betul. Bermuka 2 ni orang yang tidak jujur. Tapi Bukan orang yang kenapa jujur. merah yang betul? Kenapa saya salah cikgu? Oh, Sama. Saya pun salah. sepatutnya tidak jujur kan? Tidak jujur. Merah betul lah. Ni silap soalan ni. Tiba. Okey, ini tak kira. Jawapan dia ialah tidak jujur bukan jujur, salah ni. Tapi ada 3 orang salah. Okey, tak apa, skip je jawapan ni. Okey, tak bergerak. Okey, dia pun tak bergerak. Okey. Okey, bertikam lidah. Bertikam lidah. Okey, orang yang suka bertengkar, bertengkar. 16 orang betul, bukan berbisik, ada 5 orang berbisik. Okey. So, tengok result. Tania, Wando, Damia dah naik atas. Kasih salah tu, hilang terus. Kalau hilang terus tu, dia dah ada salah tu. Okey. Iwan tak naik-naik Iwan ni. Okey, soalan 10. Cikgu tiba-tiba salah terus 18. Okey. Bulat kata. Bulat kata. Okey. Sepakat. Sepakat. Maksudnya bersetuju. Semua bersetuju. Semua bulat suara. Okey. Okey. Kekal, Nuano Damia kekal. Okey, ini ayat dia. Tadi mana ni ayat? Puan Kamala mempunyai 3 orang. Ini anak. 3 orang anak. Sekolah bahasa anak. Salah tekan. Alah, salah tekan pula. Cover cahaya lilin. Okey, cahaya mata. 3 orang pilih cahaya matahari. Mana ada orang ada cahaya matahari? Salah tekan. Okey, so hati-hati So pilihan ni adalah cahaya mata, iaitu anak. Okey. Rizwan Asni dah mengejar Wando Namia. Okey, soalan ke-12. Tulisan Weng Kiat yang itu suka dibaca. Ini siapa ingat yang pertama tadi? Tulisan yang buruk. Tak sepatutnya salah. Jangan ada yang kata cakar hantu. Okey, bagus. Semua betul. Cakar ayam, Tania. Okey. Wadania, pantas. Okey, soalan 13. Tahun 6 dan 5 sudah melantik Aikal sebagai ketua kelas. Tadi dah belajar ni. Setuju. Apa setuju? Sokong, semua setuju.
Tadi soalan berapa tadi? 8 saya. Bulat kata atau bulat suara. Okey, bulat suara. Okey, 17 orang tu. Okey. Okey, soalan 14. Okey, Nordamia lagi. Soalan 14. Ahli-ahli jawatankuasa persatuan itu tidak melantik pengurusi yang baru kerana tidak bersetuju. Ni bertengkar lah ni, bertengkar, bergaduh. Okey, 16 orang betul, bertikam lidah. Dia bertengkar. Bertengkar itu ialah bertikam lidah. Bergulung lidah salah, tak ada bergulung lidah. Menjelir lidah. Menjelir lidah ni lidah dikeluarkan pada mulut. Mengejek. Itu mengejek. Okey. So sini ialah bertengkar, ialah bertikam lidah. Okey. Seterusnya, Tania Rizwan dah naik atas podium. Okey. Ilyas cuba mengejar. Okey, next. Sempat lagi. Kita ada 5 lagi soalan. Jangan mudah percaya kepada Amira kerana dia orang yang suka berpura-pura ni. Jangan salah. Okey, bermuka 2. Okey. Seorang pilih bermuka 3. Mana ada bermuka 3? Bermuka 2. Berpura-pura. Bermuka 2 ni berpura-pura. Depan kita dia berbaik. Belakang kita dia memburukkan kita. Itu maksudnya bermuka 2. Dia ada jadi baik, sekejap dia jadi jahat. Okey. So, jawapan dia bermuka 2. Okey, Rizwan mengekalkan. Okey, seterusnya. Budak yang menjadi itu sanggup melakukan apa saja. Ni. Pengasut. Pengasut. Tadi dah belajar pengasut. Okey, 23 orang betul. Batu api. Pengasut. Seorang jawab batu nisan. Siapa jawab batu nisan ni? Batu nisan ni kat kubur kan, tanda kubur kan, batu nisan. Bukan simpulan bahasa. Okey. Batu nisan ni kata nama. Okey. Okey, tengok mungkin salah tekan batu nisan ni. Okey. Batu kelikir mana? Kat mana boleh jumpa batu kelikir? Mana batu kelikir? Batu kelikir ni boleh jumpa dekat dalam sungai. Batu yang bulat-bulat. Yang bulat tu panggil batu kelikir. Okey, seterusnya Rizwan mengekalkan. Okey, ada lagi 3 soalan. Sikap Mak Lijah yang itu tidak disukai orang kampung. Orang macam mana orang tak suka? Okey, ada seorang jawab mulut longkang. Mulut longkang tak ada. Mulut longkang ni bahasa basah, bahasa pasar. Di sini ialah sikap Mak Lijah yang banyak mulut. Itu tidak disukai oleh orang-orang kampung. Maksudnya dia banyak cakap. Banyak cakap. Tak boleh diam. Okey. Seterusnya kita pergi soalan ke-18. Okey, Rizwan mengekalkan. Ungku Jamil merupakan dalam pasukan bola sepak sekolahnya. Okey. Orang Harapan. Ada lagi salah. Kan kita dah belajar tadi. Ayam tak. Salah tekan. Dia tertekan ayam tertambat. Ada pilih ayam tertambat mana?
salah tengok tu. Ayam tertambat dengan ayam tambatan. Beza Tapi yang pilih ayam jantan tu pun salah juga bukan jantan. Ayam tambatan. Orang hero lah, kita senang kata hero. Orang menjadi harapan. Okey. Soalnya soalan 19, Afifah dah memotong semuanya. Okey, daripada tangga bawah tu naik atas. Okey. Last two question, peniaga itu mempunyai akal. Tadi dah baca. Muslihat. Itu muslihat. Akal kancil. Okey, dia ada banyak muslihat untuk dapat keuntungan. Akal biawak tak ada. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Okey, Rizwan boleh potong, Nodamia pun boleh potong. Ilyas pun boleh potong lagi ni kalau dia jawab dengan pantas. Okey, soalan yang terakhir. Saya tidak pergi ke majlis hari jadi Rizman kerana dia kita belajar tadi. Tidak ikhlas, ajak tidak ikhlas. Kerana dia ajak ayam sahaja. Okey. Seorang pilih ajak manja, tak ada ajak. Nombor 7 cikgu. Nombor 7 tak naik podium lah. Okey. Podium top 3 Tania Wano Damia. Okey, tempat ketiga Rizwan Asni tempat kedua dan juara ialah Afifah. Tanya pada Afifah. Okey. Runner up. Okey, so cukup untuk hari ini. So kita sambung kelas kita pada esok. Esok pun cikgu ada buat meet. So kita jumpa pada esok hari dan duduk rumah, stay at home, jaga diri, jaga keselamatan. Okay, sekian, terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Alright.